Hari ini kita akan belajar bab 5 ungkapan algebra untuk matematik tingkatan 1. Kita akan belajar 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. A. Pemboleh ubah. B. Ungkapan algebra. C. Menentukan ungkapan algebra. Untuk A. Pemboleh ubah, standard pembelajaran menggunakan huruf untuk melaporkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberikan justifikasi. Kita pergi kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah suatu kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Pemboleh ubah boleh diwakili dengan mana-mana satu huruf kecil dari A to Z. Pemboleh ubah dibahagikan kepada dua jenis, iaitu nilai yang tetap dan nilai yang berubah. Nilai yang tetap merujuk kepada kuantiti sentiasa tetap dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Contoh, jarak di antara dua tempat. Nilai yang berubah merujuk kepada kuantiti boleh dipengaruhi oleh faktor luar dan berubah mengikut masa. Contoh, suhu di sebuah kawasan. Contoh 1, buku teks muka surat 106 dan 107. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap dan nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. A. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Penyelesaian. Anda boleh guna huruf kecil. Contoh, kamu tengok kadar ini. Huruf depannya K, kamu guna huruf kecil K. Mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. Salin semula yang dekat ayat dekat atas ni. K ni mempunyai nilai yang tetap kerana kadar faedah untuk simpanan tetap tidak berubah dalam tempoh 1 tahun. B. Masa perjalanan Faizah dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Kamu boleh wakilkan menggunakan huruf kecil M sebab masa ini M kan. M mewakili masa perjalanan Faizah dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Salin semula ayat di atas ni. Masa ini mempunyai nilai berubah kerana masa perjalanan Faizah berubah pada setiap hari. Latih diri 5.1a buku teks muka surat 107. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap dan nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. A. Jisim padan setiap murid di dalam kelas anda. Penyelesaian. Set. Anda boleh wakil menggunakan satu huruf kecil. Anda tengok pada jisim. Jisim mula dengan huruf J, jadi saya wakil menggunakan huruf kecil J. J mewakili jisim padan setiap murid di dalam kelas. Anda salin semula ayat di atas tu. Kemudian, J mempunyai nilai yang berubah kerana jisim padan setiap murid di dalam kelas berbeza. B. Markah yang diperoleh Zaini dalam satu ujian matematik. Kalau anda tidak mahu ambil mana-mana satu huruf yang kamu nampak di atas, kamu boleh wakil dengan huruf kecil B. B mewakili markah yang diperoleh Zaini dalam satu ujian matematik. B mempunyai nilai yang tetap kerana B adalah markah Zaini dalam satu ujian matematik sahaja. Okay, C. Jarak di antara rumah Aiman dengan sekolahnya.
Jarak ini kamu nak wakil dengan satu huruf kecil J atau huruf lain pun boleh. Saya wakil dengan huruf P kecil mewakili jarak di antara rumah Aiman dengan sekolahnya. P mempunyai nilai yang tetap kerana jarak antara rumah Aiman dengan sekolahnya sama dalam setiap perjalanan. D. Suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Suhu di sini sama ada kamu wakil dengan huruf kecil X atau huruf lain. Saya wakil menggunakan huruf D. Mewakili suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. D mempunyai nilai yang berubah kerana suhu di puncak Gunung Kinabalu sentiasa berubah dalam sehari. Okey, B. Ungkapan algebra. Standard pembelajaran. Menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi. Kita belajar ungkapan algebra. Tadi kita sudah belajar pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui nilai. Contoh A, B, P, Q. Kemudian kita tengok apa itu sebutan algebra. Sebutan algebra ialah hasil darab nombor dengan pemboleh ubah. Tadi pemboleh ubah itu sudah wakil dengan A, B, P, Q kan? Bila kamu darab dengan satu nombor, 3 darab dengan A, dia akan jadi sebutan algebra. 4 darab dengan B, dia akan jadi sebutan algebra. Negatif 9 darab P, sebutan algebra. Negatif 6Q juga ialah sebutan algebra. Ungkapan algebra melibatkan nombor pemboleh ubah dengan operasi tambah atau tolak. Diterbitkan daripada satu situasi yang diberikan. Kita tengok sini, 3A ialah sebutan algebra. Sebutan algebra tambah dengan nombor, dia akan jadi ungkapan algebra. 4P tolak 7 juga ialah ungkapan algebra. Negatif 9P, sebutan algebra, tambah sebutan algebra, dia akan jadi ungkapan algebra. Negatif 6Q tambah 8A tolak 2 juga ialah ungkapan algebra. Jadual ini menerangkan jawapan yang kita terbitkan berdasarkan situasi. A. Sebuah bakul mengandungi X biji oren. Jadi, jawapannya kita akan tulis X. B. 4 biji oren ditambahkan ke dalam bakul itu. Asal dalam bakul ialah X biji oren. Jadi, kamu tuliskan X. Ditambahkan maksudnya kamu kena letak tanda tambah. Tambah berapa biji? Kamu tengok sini. 4. Jadi jawapannya X tambah 4. C. 2 biji oren dikeluarkan dari bakul itu. Asal dalam bakul ialah X biji. Anda keluarkan 2 biji daripada bakul ini. Kalau dikeluarkan, kamu mesti tulis tolak 2. X tolak 2. Kita tengok D, 2 bakul oren masing-masing ada X biji oren. Jadi untuk tambahkan X biji oren, kita akan guna X tambah X. Kamu akan dapat 2X sebab X di sini sebenarnya 1X tambah 1X. Jadi jawapannya 2X. Atau kamu boleh guna 2 darab dengan X, kamu akan dapat 2X. Kita tengok E. Semua orang di dalam bakul itu dibahagikan kepada 2 orang. Kalau kamu nampak perkataan dibahagikan, jadi kamu kena tulis X bahagi 2. Contoh. Tulis satu ungkapan algebra untuk setiap situasi yang berikut. A. Suatu nombor M ditambah dengan 6. Penyelesaian, kamu tuliskan
M tambah 6. Ini adalah ungkapan algebra untuk situasi atas ini. B. Hasil darab P dan Q ditolak dengan 7. Penyelesaian, kamu tulis P darab Q tolak 7. Ini belum jawapan akhirnya. Kamu kena buat satu langkah lagi. P, Q tolak 7. Contoh 2, buku teks muka surat 108. Yusri memberi 5 biji apel dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Kamu gariskan maklumat yang ada di atas. Tuliskan satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Penyelesaian, kamu boleh cari secara perasingan. Kamu carikan jumlah harga apel. Untuk cari jumlah harga apel, kita akan guna 5 biji apel darab dengan X sen sebiji, iaitu 5 darab dengan X. Kamu akan dapat 5X. Seterusnya, kamu cari jumlah harga oren. Untuk cari jumlah harga oren, kita akan guna 8 biji oren darab dengan harga Y sen sebiji, iaitu 8 darab dengan Y. Kamu akan dapat 8Y. Seterusnya, kita kena cari jumlah wang yang dibayarnya, iaitu jumlah harga apel 5X tambah jumlah harga oren 8Y. Ini adalah jawapan akhir untuk jumlah bayaran. Ini kita panggil ungkapan algebra. Latih diri 5.1b, buku teks muka surat 108. 1. Tuliskan satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. A. Tolak 7 daripada suatu nombor X. Penyelesaian. Yang berada di depan di sini ialah huruf X. Jadi jawapannya X tolak 7. B. Hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. Penyelesaian. Langkah pertama, kamu tuliskan Y tambah Z kemudian bahagi dengan 9. Ini jawapan untuk B. C. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Untuk mencari penyelesaian untuk C, kita akan guna darab, iaitu 4 darab dengan X. Kamu akan dapat 4X. D. Puan Yung memberi M kg ikan kelisi yang berharga P ringgit sekilogram dan N kg ikan cencarut yang berharga Q ringgit sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? Langkah pertama, kamu gariskan maklumat yang diberikan di dalam soalan. Penyelesaian. Untuk mencari jumlah bayaran, kita akan cari harga untuk ikan kelisi. Kita akan menggunakan M kg darab dengan P ringgit sekilogram, iaitu M darab dengan P, letak kurungan, tambah N kg ikan cencarut darab dengan Q ringgit sekilogram, iaitu N darab dengan Q. Kamu letak kurungan. Jawapan akhir ialah NP tambah NQ. Ini ialah ungkapan algebra berdasarkan situasi D. Untuk E, umur Nazmi ialah H tahun dan umur Zazi ialah K tahun. Manakala umur Izhar adalah 2 kali umur Zazi. Berapa beza umur antara Nazmi dengan Izhar? Penyelesaian. Langkah pertama, kamu gariskan maklumat yang diberikan di dalam soalan ini. Kamu tuliskan umur Nazmi dan umur Izhar. Umur Nazmi ialah H tahun. Kita ambil daripada soalan ini. Umur Izhar 2 kali umur Zazi.
Jadi umur dia K tahun. 2 kali di sini maksudnya 2 darab dengan K. Kamu akan dapat 2K. Seterusnya, kita cari beza umur antara Nazmi dengan Izhar. Nazmi H tahun. Jadi kita akan guna H tolak umur Izhar 2K. Jawapan ialah H tolak dengan 2K. C. Menentukan nilai ungkapan. Standard pembelajaran. Menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat berkaitan dengan situasi yang sesuai. C. Menentukan nilai ungkapan. Nilai suatu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Contoh 3, buku teks muka surat 109. Diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Penyelesaian. Langkah pertama, kamu salingkan ungkapan algebra ini ke bawah. Untuk gantikan nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 2, kamu tulis 8, kamu letak kurungan. X ni kamu ganti dengan 3, tolak 5. Y ni kamu letak kurungan, kamu ganti masuk 2. Yang belakang sini kamu salin tambah 7. Okey, 8 kurungan 3 maksud di sini ialah 8 darab dengan 3. 5 kurungan 2 maksudnya 5 darab dengan 2. Jadi, kamu akan dapat jawapan 24 tolak 10 tambah 7. Jawapan akhir ialah 21. Kita boleh semak jawapan menggunakan kalkulator saintifik. Kalkulator ini, kamu boleh tekan nilai yang ada di sini. Ini alfa, ini X, ini Y. Jadi, untuk tekan, kamu tekan 8, alfa, X, tolak 5, alfa, Y, tambah 7. Kamu kena tekan calculate. Dia tanya X ialah nilai apa? X dia di sini ialah 3. Jadi 3 sama dengan. Dia tanya Y nilai apa? Y ialah 2 sama dengan. Kamu akan dapat jawapan akhirnya 21. Sama dengan jawapan yang kita cari tadi kan? Kenapa kita tekan alfa? Kalau dia nak dapatkan nilai X, dia mesti tekan 8 alfa X. Tolak 5, untuk dapatkan Y, dia mesti tekan alfa Y. Tambah 7, calculate. Ini cara dia. Contoh 4, buku teks muka surat 109. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah, manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Tuliskan satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. Penyelesaian. Anda boleh menggunakan satu huruf. Saya menggunakan huruf X mewakili bilangan murid lelaki. Lepas tu, menggunakan huruf Y mewakili bilangan murid perempuan. Maka, jumlah ahli kadet remaja sekolah, jadi lelaki ialah 1/3 murid lelaki kan? Jadi 1/3 X tambah bilangan perempuan dia ada Y orang. Kita mau cari ahli kadet remaja sekolah. Ada 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja, jadi kamu kena tolak 9 di sini. Ini adalah ungkapan algebra berdasarkan situasi ini. B. Jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan. Hitung jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. Tadi kita sudah menggunakan huruf
X untuk mewakili bilangan murid lelaki. Jadi X dia sekarang dia ada nilai 12. Kita telah menggunakan nilai Y untuk mewakili bilangan murid perempuan. Jadi nilai Y dia sekarang ialah 16. Penyelesaian daripada A, ungkapan yang kita dapat tadi ialah 1/3 X tambah Y tolak 9. Soalan ni kita dapat X sama dengan 12, Y sama dengan 16. Jadi, kamu dapat mencari jumlah ahli kadet remaja sekolah. Kita ambil ungkapan daripada A tadi, 1/3 X tambah Y tolak 9. Sekarang kamu kena gantikan nilai X dan Y ke dalam ungkapan ini. Jadi, kamu akan dapat 1/3. X ni kamu letak kurungan, ganti masuk 12, tambah Y. Y di sini ialah 16, kamu tak payah letak kurungan, kamu tuliskan 16 di sini, tolak 9. 12 bahagi 3, kamu akan dapat 4. 4 tambah 16 tolak 9, kamu akan dapat jawapan 11. Kita boleh semak jawapan menggunakan kalkulator. Yang ini ya. Kamu tekan 1/3. Untuk dapatkan X, kamu mesti tekan alpha X. Tambah, untuk dapatkan Y, kamu tekan alpha Y tolak 9. Tekan calculate. Dia akan tanya nilai X dia berapa? Nilai X dia ialah 12. Kamu tekan sama dengan Y 16 sama dengan. Kamu akan dapat jawapan akhir ialah 11. Di sini ada langkah demi langkah mengajar anda macam mana tekan menggunakan kalkulator. Latih diri 5.1 buku teks muka surat 109. 1. Diberi P sama dengan 5, Q sama dengan 2 dan R sama dengan negatif 4. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut. A. Dia suruh cari 2P tambah Q. Penyelesaian. Kamu salingkan ungkapan algebra dia. Untuk ganti masuk, kamu tengok sini ya. Kamu saling 2. P untuk ganti masuk, kamu mesti letak kurungan. Nilai P kamu ambil dari atas ni ialah 5 tambah Q. Kamu tuliskan 2 tambah kurungan. 2 darab 5 di sini ya. Maksudnya, kamu akan dapat 10 tambah 2. Jawapannya ialah 12. Untuk B, 3Q tolak 4A tambah 8. Penyelesaian, kamu salingkan ungkapan algebra dahulu. 3Q, kamu kena letak kurungan. Cari Q di sini ialah 2. R di sini ialah 4 kurungan negatif 4 kurungan. Tambah 8, kamu saling ikut di atas tu. Kurungan di sini, bila depan ada nombor, maksudnya darab. Okey. 3 darab 2, kamu akan dapat 6. Negatif 4 darab negatif 4, kamu akan dapat positif 16. Kemudian tambah 8. Jawapan akhirnya ialah 30. Untuk C ya, 5 kurungan P tolak dengan R. Jadi, penyelesaian, kamu tulis semula ungkapan algebra ini. Kita akan belajar ganti nilai masuk ke dalam sini. Kamu salin 5. P di sini ialah 5. Kamu salin tolak. Sebab R dia negatif, kamu mesti letak kurungan kecil, negatif 4. Bila di dalam sini ada kurungan kecil, di luar sini kita tukar kepada kurungan segi 4. Jadi, kita akan selesaikan yang di dalam kurungan dahulu. Negatif dan negatif di sini akan jadi positif. Kamu akan dapat 5 tambah 4. Bila dia ada satu kurungan sahaja, kita buat kurungan biasa. Kamu akan dapat 5 kurungan 9. 5 kurungan 9 di sini maksudnya 5 darab dengan 9. Kamu akan dapat jawapan akhir 45. Untuk D, R
bahagi 2 tambah 7Q tolak 3. A di sini ialah negatif 4. Jadi, kamu salin semula ungkapan algebra ini. Kamu tulis negatif 4 bahagi 2 tambah 7. Q, kamu letak kurungan. Q di sini ialah 2. Tolak 3, kamu salin. Negatif 4 bahagi 2, kamu akan dapat negatif 2. 7 darab 2, kamu akan dapat 14. Yang belakang sini kamu salin. Di sini, kamu boleh tekan guna kalkulator untuk dapatkan jawapannya atau kamu guna 14 tolak 2 tolak 3. Jawapan yang kamu dapat ialah 9. Soalan 2. Encik Adnan dan Encik Dan menderma beras kepada mangsa banjir. Encik Adnan menderma 8 kambing beras yang setiap satunya berjisim X kg. Encik Dan menderma 4 kambing beras yang setiap satu berjisim Y kg. A. Tuliskan satu ungkapan bagi jumlah jisim beras yang diderma oleh mereka. Penyelesaian. Langkah pertama, kamu gariskan dahulu maklumat yang ada pada soalan. Jadi, untuk mencari jumlah beras yang diderma oleh mereka, kamu boleh cari secara berasingan. Contoh A. Beras diderma oleh Encik Adnan sama dengan 8 kambing beras ni kamu mesti darab dengan 1 berjisim X kg. Itu 8 darab dengan X, kamu akan dapat 8X. Untuk beras yang diderma oleh Encik Dan, kamu boleh guna 4 kambing beras yang setiap satunya Y kg. 4 darab dengan Y, kamu akan dapat 4Y. Jumlah jisim beras yang diderma oleh mereka sama dengan 8X tambah 4Y. Ini jawapan untuk ungkapan algebra berdasarkan situasi ini. B. Jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10, hitung jumlah jisim beras yang diderma oleh mereka. Penyelesaian. Jawapan daripada A ialah 8X tambah 4Y. Kita akan menggunakan ungkapan algebra ini. B. Jumlah jisim beras yang diderma oleh mereka sama dengan 8X tambah 4Y. Sekarang kita akan ganti masuk X sama dengan 5, Y sama dengan 10 ke dalam sini. Kamu akan dapat 8 kurungan 5 tambah 4 kurungan 10. 8 kurungan 5 di sini maksudnya darab 4 darab dengan 10. Jadi kamu akan dapat 40 tambah 40. Semua sekali ialah 80 kg. Jen dan Camillus masing-masing membeli M dan N keping kad hari raya dengan harga P sekeping untuk diberikan kepada rakan muslim mereka. A. Tuliskan satu ungkapan bagi beza wang yang dibayar oleh mereka. Penyelesaian. Kamu boleh cari satu demi satu, iaitu wang yang dibayar oleh Zen. Zen membeli M keping. Setiap keping berharga P ringgit. Jadi, M darab dengan P, kamu akan dapat MP. Wang yang dibayar oleh Camillus sama dengan N keping darab dengan P ringgit sekeping. Jadi, kamu akan dapat NP. Beza wang yang dibayar oleh mereka, kamu boleh guna wang yang dibayar oleh Zen, NP, tolak dengan wang yang dibayar oleh Camillus, NP. Atau, kamu terbalikkan dia, kamu guna NP tolak MP. Ada juga cara yang satu lagi. Untuk cari beza wang yang dibayar oleh mereka, kamu terus menggunakan bilangan keping yang diberi. Kamu guna M tolak dengan N. Lepas tu darab dengan harga sekeping P ringgit. Atau, kamu guna N tolak M darab dengan P. B.
Jika M sama dengan 8, N sama dengan 6 dan P sama dengan 1.5, hitung beza bayaran antara mereka. Anda boleh pilih ungkapan algebra yang kamu cari di A tadi. Untuk cari beza wang antara mereka, sebab nilai M lebih besar, kamu pilih MP tolak NP. 8 kamu tulis, P sekarang ialah 1.5 tolak N ialah 6 darab dengan 1.5. Kamu akan dapat 12 tolak dengan 9. Dia ialah RM3. Atau kamu guna ungkapan algebra yang satu lagi, tapi kamu mesti cari M di depan. M tolak dengan N darab dengan P. 8 tolak 6. Kamu ganti ikut dia, kurungan, darab dengan 1.5. Kamu akan dapat 2 darab dengan 1.5 ialah RM3. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.